Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita dalam TV Pendidikan, medium informasi pendidikan. Bersama saya, Cikgu Saripudin Murni Wan Ibrahim. Hari ini kita akan sama-sama membicarakan dan mengupas berkenaan penyesuaian fisiologi terhadap senaman dalam bab anatomi dan fisiologi semester 2 STPM. Apabila kita membicarakan tentang penyesuaian fisiologi terhadap senaman, marilah terlebih dahulu para pelajar kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan fisiologi dan apakah pula yang dimaksudkan dengan penyesuaian fisiologi. Fisiologi merupakan satu bidang berkenaan tubuh badan atau organ tubuh atau sistem tubuh. Sementara penyesuaian fisiologi membawa maksud bagaimana fisiologi disesuaikan dengan senaman yang akan kita lakukan. Bagi menyesuaikan fisiologi dengan senaman, maka satu aktiviti senaman fizikal yang berterusan perlu dilakukan. Dengan terlaksananya senaman fizikal yang berterusan akan memberi kesan atau membantu meningkatkan pertama komponen kardiovaskular dan kedua membantu meningkatkan komponen otot. Seterusnya, marilah kita sama-sama membicarakan tentang penyesuaian fisiologi terhadap kardiovaskular. Bagi meningkatkan komponen kardiovaskular, satu kaedah latihan senaman yang berpanjangan dalam tempoh atau jangka masa antara 8 hingga 12 minggu perlu dilakukan oleh mana-mana individu. Apabila melakukan senaman kardiovaskular dalam tempoh tersebut, kesan yang akan dapat kita lihat yang pertama berlakunya penurunan kadar denyutan nadi rehat. Kadar denyutan nadi rehat ini akan memberi kesan yang lebih baik kepada individu yang melakukan senaman, di mana kadar denyutan nadi rehat yang lebih rendah akan menggambarkan kecergasan seorang individu berbanding dengan kadar nadi rehat yang lebih tinggi. Sebab itulah kadar nadi rehat ini merupakan satu indikator untuk menggambarkan kecergasan seorang individu dalam kecergasan fizikal. Apabila kita kembali membicarakan tentang kadar nadi rehat, sebelum saya memberi contoh yang lebih jelas kepada para pelajar untuk memahami berkenaan kadar nadi rehat, mari kita sama-sama fahami apa itu kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat ini merupakan bacaan kadar nadi yang diambil selepas seorang individu berehat dalam tempoh yang panjang atau lebih tepat selepas bangun daripada tidur di awal pagi. Biasanya kadar nadi rehat ini dalam jangkaan bacaan 60 denyutan seminit. Saya ingin membawa para pelajar kepada contoh yang lebih jelas bagaimana dikatakan kadar nadi rehat ini merupakan individu yang cergas apabila kadar nadi rehatnya rendah. Kita lihat pada gambaran yang saya berikan, terdapat dua individu sebagai contoh, iaitu Cikgu Zul dan Cikgu Izani. Cikgu Zul mempunyai kadar nadi rehat dalam jangkaan 53 denyutan seminit. Sementara Cikgu Izani mempunyai kadar nadi rehat 60 denyutan seminit. Dan kadar nadi latihan kedua-dua individu adalah 130 denyutan seminit. Apabila kita lihat pada gambar rajah, kita akan dapati jarak kadar nadi rehat Cikgu Zul untuk sampai kepada jarak kadar nadi latihan ianya agak panjang dan agak lambat berbanding dengan Cikgu Izani yang mana kadar nadi rehatnya lebih hampir dengan kadar nadi latihan. Sebab itulah seperti mana yang saya nyatakan tadi bahawa individu yang mempunyai kadar nadi rehat yang rendah lebih cergas berbanding dengan individu yang mempunyai kadar nadi rehat yang lebih tinggi. Seterusnya para pelajar, kita juga akan dapati selain daripada berlakunya penurunan kadar nadi rehat, individu yang cergas juga akan berlaku penurunan kadar nadi kerja. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar nadi kerja? Kadar nadi kerja ini merupakan kadar nadi
semasa individu melakukan kerja dalam intensiti yang sama. Jadi mereka yang mempunyai keadaan nadi kerja yang lebih rendah dapat melakukan kerja dengan lebih berkesan dan baik pada intensiti yang sama. Mengapakah keadaan ini berlaku? Keadaan ini berlaku disebabkan berlakunya peningkatan kekuatan jantung ataupun lebih tepat ventrikel kiri jantung mengempam darah beroksigen ke otot-otot badan. Selain daripada itu, berlakunya peningkatan stroke volume atau isi padu strok. Seterusnya, berlakunya peningkatan cardiac output atau keluaran jantung. Dan keadaan ini secara tidak langsung akan melambatkan keletihan dan melambatkan kelesuan. Para pelajar sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan penyesuaian fisiologi terhadap senaman, izinkan saya untuk memberi penerangan apakah yang dimaksudkan dengan stroke volume dan cardiac output. Stroke volume ini merupakan keupayaan jantung mengepam darah dalam satu kali pam kepada seluruh badan. Sementara cardiac output, keupayaan jantung mengepam darah dalam jangka masa 1 minit. Kedua-dua ini akan membantu meningkatkan kadar oksigen ke seluruh otot badan. Baiklah para pelajar sekalian, peningkatan stroke volume dan cardiac output seperti yang saya nyatakan tadi akan melambatkan keletihan dan kelesuan. Di samping itu, peningkatan keduanya juga akan meningkatkan kapasiti atau kemampuan kerja. Para pelajar sekalian, apabila kita membicarakan tentang peningkatan kapasiti atau kemampuan kerja, kita perlu melihat apakah faktor yang membantu berlakunya peningkatan kapasiti dan kemampuan kerja. Faktor utama yang dapat kita lihat di sini ialah bekalan darah yang beroksigen yang dihantar ke otot meningkat dengan secara tak langsung. Peningkatan darah beroksigen ke otot ini adalah disebabkan berlakunya peningkatan cardiac output dan stroke volume. Peningkatan darah beroksigen ini dengan secara tak langsung juga akan membantu otot berkontraksi dalam jangka masa yang lebih lama. Dengan berlakunya kontraksi otot yang lebih lama, maka kadar kerja yang akan dilakukan akan lebih lama atau boleh dilakukan dalam tempoh yang lebih panjang. Para pelajar sekalian, selain daripada faktor yang saya nyatakan ini, kita juga akan melihat faktor seterusnya iaitu mempercepatkan kadar nadi pemulihan. Baiklah para pelajar sekalian, apabila membicarakan mempercepatkan kadar nadi pemulihan, perlu kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan mempercepatkan kadar nadi pemulihan. Di sini membawa maksud bahawa kadar nadi akan kembali kepada normal atau kembali kepada asal selepas setiap individu melakukan senaman atau aktiviti fizikal yang jangka masa yang panjang. Pemulihan yang dimaksudkan di sini ialah pemulihan dari segi bekalan oksigen kepada otot-otot badan dan pemulihan pernafasan untuk mengambil oksigen. Dengan berlakunya pemulihan sedemikian, individu tersebut akan dapat meneruskan lagi aktiviti fizikal ataupun aktiviti senaman. Kita juga akan melihat penyesuaian fisiologi yang seterusnya iaitu penyesuaian fisiologi terhadap otot. Penyesuaian fisiologi terhadap otot ini akan memberi kesan atau impak kepada komponen otot. Antaranya ialah akan berlaku peningkatan saiz atau jisim otot, berlakunya peningkatan kekuatan otot, berlakunya peningkatan daya tahan otot dan seterusnya berlakunya peningkatan kapasiti atau kemampuan kerja. Baiklah para pelajar sekalian, selepas kita kupas dan membicarakan tentang penyesuaian fisiologi terhadap kardiovaskular, kita beralih pula kepada penyesuaian fisiologi terhadap otot, di mana kita akan lihat faktor yang pertama iaitu peningkatan saiz dan jisim otot. Baiklah para pelajar sekalian, marilah kita sama-sama kupas dan bincangkan berkenaan peningkatan saiz atau jisim otot. Kita lihat bagaimanakah saiz dan jisim otot ini boleh bertambah dan apakah kesan daripada penambahan saiz atau jisim otot.
Saiz atau jisim otot ini boleh bertambah apabila kita melakukan aktiviti fizikal yang berterusan dengan intensiti yang tinggi. Kesan daripada peningkatan saiz atau jisim otot ini akan lebih banyak tenaga dapat dijanakan. Saya bagi satu perumpamaan. Ibarat dua kilang yang berbeza saiz. Satu kilang yang bersaiz kecil dan satu kilang yang bersaiz besar. Sudah pasti kilang yang bersaiz kecil akan menjana pengeluaran yang lebih sedikit berbanding dengan kilang yang bersaiz besar akan menjana pengeluaran yang lebih banyak. Begitulah juga dengan tenaga yang dijanakan oleh otot-otot apabila berlaku perbezaan saiz atau jisim otot. Dengan peningkatan saiz dan jisim otot ini, otot-otot akan mampu bekerja atau melakukan aktiviti dalam tempoh yang lebih lama atau panjang. Seterusnya para pelajar, kita juga akan melihat berlakunya peningkatan kekuatan dan daya tahan pada otot-otot badan kita. Apabila berlakunya peningkatan kekuatan dan daya tahan pada otot-otot badan kita, secara tidak langsung, kapasiti atau kemampuan otot untuk melakukan kerja akan meningkat. Saya bagi lagi contoh kepada para pelajar sekalian. Perumpamaan, kita cuba berlari untuk menaiki tangga. Apabila kita mempunyai kekuatan dan daya tahan otot yang lebih kuat, maka kita mampu berlari menaiki tangga walaupun tangga itu mempunyai jarak yang terlalu tinggi. Selain daripada itu, peningkatan kekuatan dan daya tahan otot juga akan mampu mengelak ataupun mengurangkan risiko kecederaan otot. Seterusnya, peningkatan kekuatan dan daya tahan otot ini juga akan membantu memberi kekuatan kepada otot untuk melaksanakan aktiviti atau melakukan kerja yang lebih lama atau berpanjangan. Apabila berlakunya peningkatan kekuatan dan daya tahan otot, secara tak langsung akan meningkatkan kapasiti atau kemampuan kerja. Berkenaan peningkatan kapasiti dan kemampuan kerja, mari kita sama-sama kupas dan bincangkan bagaimanakah peningkatan kapasiti dan kemampuan kerja. Apakah kesan terhadap peningkatan kapasiti dan kemampuan kerja? Apabila berlakunya peningkatan kapasiti dan kemampuan kerja, secara tidak langsung, otot-otot badan kita akan berupaya untuk melakukan kerja atau lebih tepat, melakukan aktiviti atau senaman dalam tempoh masa yang lebih panjang atau lama tanpa cepat mengalami kelesuan. Kenapa keadaan ini berlaku? Ini berlaku disebabkan berlakunya peningkatan oksigen dalam otot-otot badan kita. Seterusnya, kita juga akan dapat lihat berlakunya pengurangan tempoh masa pemulihan. Apakah yang dikatakan tempoh masa pemulihan? Tempoh masa pemulihan ini berkaitan dengan keadaan yang mungkin dialami oleh individu apabila melakukan aktiviti atau senaman. Biasanya, tempoh masa pemulihan ini berkaitan dengan kecederaan yang dialami sama ada serius ataupun tidak. Bagaimanakah tempoh masa pemulihan ini berlaku? Tempoh masa pemulihan ini berlaku disebabkan kehadiran oksigen dan bekalan darah ke otot-otot badan lebih banyak dan meningkat. Dengan berlakunya tempoh masa pemulihan yang singkat akan membantu individu yang melakukan senaman atau aktiviti kembali pulih daripada kecederaan dalam masa yang singkat. Saya bagi satu contoh yang jelas untuk kita sama-sama lihat. Apabila seorang individu melakukan aktiviti larian, contohnya, tiba-tiba ia mengalami kekejangan otot. Bagi individu yang aktif, yang mempunyai saiz otot yang besar atau mempunyai jisim otot yang besar, kadar tempoh pemulihan untuk kembali kepada asal akan mengambil masa yang lebih singkat berbanding individu yang kurang aktif, yang mana saiz ototnya adalah biasa. Tempoh masa pemulihan akan mengambil masa yang lebih lama berbanding dengan yang aktif tadi.
Baiklah para pelajar sekalian, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita. Hasil daripada kupasan, hasil daripada perbincangan bersama. Saya harap para pelajar faham apa yang telah kita pelajari, iaitu berkenaan penyesuaian fisiologi terhadap senaman dan kesannya terhadap komponen kardiovaskular dan komponen otot. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini, pengetahuan yang kita dapat hari ini akan memberi kesan yang baik kepada semua pelajar untuk masa hadapan. Bertemu lagi kita dalam TV Pendidikan, medium informasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.